Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adina binti Syarudin dari kelas 4 virus. Hari ini saya akan menjalankan projek berselini iaitu dengan menghasilkan telur masin pelangi. Jadi tujuan saya menghasilkan telur masin pelangi adalah untuk memberikan telur lebih tahan lama dan juga lebih menarik perhatian orang lain. Selain itu, telur masin pelangi ini juga boleh dijadikan sebagai cendera mata. Jadi bahan-bahannya kita ada 2 biji telur yang belum direbus, 1 bekas yang bersesuaian, 1/4 cawan garam dan juga air secukupnya. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam periuk. Lalu kita masukkan garam ke dalam air tersebut. Dan kita panaskan sehingga semua garam terlarut di dalam air. Tujuan kita panaskan larutan ini adalah untuk memastikan semua garam terlarut di dalam air tersebut. Setelah semua garam telah terlarut di dalam air tersebut, kita tutup api dan hentikan pemanasan. Lalu kita biarkan larutan tersebut di dalam peti sejuk selama 20 minit ataupun pada suhu bilik selama 30 minit. Seterusnya, kita sediakan bekas yang bersesuaian, lalu kita masukkan 2 biji telur ke dalam bekas tersebut. Dan kita masukkan larutan garam ke dalam bekas tersebut. Pastikan telur berada dalam keadaan terapung. Telur berada dalam keadaan terapung di sini bukan bermaksud telur tersebut berada dalam keadaan yang tidak elok dan telah busuk. Ini kerana telur bersifat kurang tumpat daripada larutan garam. Jika telur tersebut masih tenggelam di dalam larutan tersebut, tambahkan lagi garam ke dalam larutan tersebut. Langkah seterusnya, kita biarkan telur yang direndam di dalam larutan garam tersebut di dalam tempat yang gelap dan biarkannya selama 2 minggu. Sementara menunggu keputusan akhir, saya ingin menerangkan bagaimana telur ayam tersebut boleh membentuk telur masin sekiranya ianya direndamkan di dalam larutan garam selama 2 minggu. Ini kerana larutan garam bersifat hipertonik terhadap telur ayam tersebut. Ditambah pula, kulit telur ayam tersebut bersifat membran telak memilih. Ini akan menyebabkan kandungan air di dalam telur ayam tersebut akan bergerak ke larutan garam secara osmosis. Perkara ini akan menghalang salah satu syarat pertumbuhan kulat dan bakteria di dalam telur ayam tersebut, iaitu air. Sebab itulah telur masin bersifat tahan lama dan tidak mudah rosak. Setelah 2 minggu, kita keluarkan telur ayam yang telah diperam tersebut dan ini hasilnya. Jadi setelah selesai peram, kita akan mulakan sesi mewarna telur masin. Jadi bahan-bahannya, kita ada kertas yang tidak digunakan ataupun surat khabar, kita ada spine, kita ada berus gigi, pewarna makanan ikut pilihan. Jadi saya akan menggunakan warna kuning, hijau, merah dan juga biru. Kita ada pelet. Lepas tu kita ada cuka makanan dan juga telur ayam yang telah diperam. Bagi sesi mewarna, langkah pertama kita perlukan air untuk merebus telur tersebut dan sebagai langkah berhati-hati kita perlu masukkan 3 sudu cuka bagi mendapatkan kulit telur yang lebih cantik dan tidak pecah. Masukkan telur ke dalam periuk tersebut dan rebuskan dengan api yang perlahan selama 10 hingga 12 minit. Angkat telur tersebut setelah selesai direbus. Setelah selesai merebus telur masin tersebut, kita perlu bersiap sedia bagi sesi mewarna. Jadi kita perlukan spun
dan kita celupkan kepada sedikit air. Lalu kita celupkan pula pada pewarna dan kita tepekkan pada telur tersebut. Jadi setelah selesai satu warna, kita perlu biarkan ianya mengering terlebih dahulu dan barulah kita tepek warna yang lain kepada telur tersebut. Jadi bagi corak lain, kita perlu menggunakan berus gigi. Jadi kita perlu celupkan berus gigi pada pewarna makanan tersebut dan kita perlu renjaskan pada telur tersebut. Lakukan hal yang sama dengan warna yang lain pada telur tersebut. Setelah selesai, biarkan ianya mengering. Inilah hasilnya telur masin pelangi kita. Anda boleh mencubanya di rumah dengan menggunakan pelbagai corak lain yang anda suka yang pastinya lebih menarik. Selamat mencuba!